Saudara semua, kembali bersama saya dalam ulasan Hawak 11 pagi. Lewat malam semalam sebelum melelapkan mata, seperti biasa, sempat juga saya mencari bahan berita, terutamanya dalam Facebook. Dan antara favorite kegemaran saya, siapa lagi kalau tidak bukan Sanusi Mat Nong. Dan terjumpa satu posting perkongsian oleh Presiden PAS mereka, Hadi Awang. Dan inilah yang sikit banyak mengganggu tidur saya semalam. Posting seperti biasa dalam minda Presiden PAS bertajuk PAN ataupun Parti Amanah Negara dan UMNO menjadi Gurkha DAP. Panjang lebar tulisan beliau. Dan pada awalnya seperti biasa Hadi bercerita segala macam keburukan parti-parti musuh PAS, sepertinya Amanah, DAP dan juga PKR. Entahlah, kadang-kadang berkecamuk fikiran saya. Adakah ini nilai seorang ugamawan menulis sedemikian, sebegitu rupa, menghina, memfitnah musuh lawan politik? Tulisan penghujungnya beliau mengajak memetik ayat surah Al-Imran 103 supaya umat Islam jangan bercerai-berai dan bersatu. Tetapi apa yang beliau tulis di atasnya jauh sekali dalam usaha untuk menyatukan umat Islam. Apa yang boleh diperkatakan? Bagi saya, minda Presiden ini adalah minda songsang. Apapun, jom kita perhatikan apa yang ditulis oleh Hadi Awang dan apa serangan yang cuba disampaikan oleh beliau kepada parti lawan PAS ini. PAN atau Parti Amanah Negara dan UMNO menjadi Gurkha DAP. Penjajah British terkenal dengan kelicikannya yang terbuka tanpa berselindung. Namun masih ramai yang diperbodohkan sehingga tidak sedar dipergunakan. Antaranya dengan menggunakan bangsa yang dijajahnya untuk menjadi tentera barisan harapan bagi menentang musuh mereka. Contoh yang paling tersohor ialah askar Gurkha yang berasal dari Nepal. Mereka sangat bersungguh-sungguh menjalankan tugas sehingga kan boleh melawan sesiapa saja dan dikerah ke mana-mana sahaja. Dalam politik Malaysia, kita menyaksikan cara British tersebut dijadikan satu pendekatan dalam kegiatan politik. Hal ini dapat disaksikan melalui Parti Amanah Negara yang ditubuhkan dengan kerjasama Parti Keadilan Rakyat dan Parti Tindakan Demokratik atau DAP untuk melawan Parti Islam Se-Malaysia atau PAS. Setelah gagalnya tugas mereka untuk menguasai dan merosakkan PAS secara dalamannya, lantas mereka secara beramai-ramai keluar daripada PAS apabila menemui kegagalan dan disingkirkan oleh ahli-ahli PAS. Walaupun pada awalnya mereka berjaya mendapat tempat sehingga ke peringkat pusat dan negeri serta menawan segelintir pengikut, akhirnya mereka terpaksa terjun keluar daripada PAS. Mereka secara terbuka diberi tempat dalam Pakatan Harapan sehingga diletakkan bertanding menjadi calon menentang PAS, khususnya di kawasan campuran yang mempunyai pendukung DAP. Selain daripada itu, mereka juga diberi tempat dalam Kabinet dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC setelah Pakatan Harapan berjaya menubuhkan kerajaan. Kini perkara ini dibuktikan sekali lagi apabila mereka mendapat undi hampir 100% daripada kalangan penyokong DAP dan sedikit undi tambahan daripada orang Melayu yang pening akalnya ataupun yang dapat
dapat dibeli. Bahkan dapat disaksikan lagi apabila PAN menjadi jurucakap DAP bagi menyerang PAS dan bersama DAP bagi menentang pindaan terhadap rang Undang-Undang 355 ataupun RUU 35 dan Akta 355 yang berkait dengan hukuman takzir Islam yang hendak diperkenalkan. Halo Hadi, bila mana PAN bentang RUU? Hampa 33 tahun apa jadah tak buat pun. So, jangan salahkan PAN ataupun DAP. Salahkan diri sendiri kerana kegagalan. Aduh. Kedua-dua perkara ini sangat menakutkan DAP dan kumpulan liberal yang menghalang pelaksanaan syariat dan berjuang bagi menghapuskan syariat yang mulia. Hal ini demikian kerana mereka bimbang langkah itu akan mendapat sokongan golongan bukan Islam apabila menyaksikan pelaksanaannya dan membuka pintu kepada pelaksanaan hukum Islam dalam aspek yang lain. PAN cukup berjasa kepada DAP sehingga sanggup menjadi benteng pertahanannya yang tidak perlu diarah kerana berjaya mendapat tabiah yang mencapai tahap walak kepada DAP, laksana askar Gurkha dalam tentera British. Adapun mereka memakai uniform berceloring Islam dan Melayu. Adakah mereka memakai uniform berceloring Islam Melayu walaupun terkoyak lusuh bagi menjimatkan belanja? Malah mereka menggunakan senjata tiruan yang berjenamakan Islam. Walau bagaimanapun, senjata lakma takfir gagal memusnahkan PAS. Bahkan tentera yang digunakan menyerah kalah atau melarikan diri, sama ada masuk ke dalam UMNO ataupun Pakatan Harapan. Adapun kemungkinan ridah murtad tidak dicegah kerana hal ini menjadi perjuangan DAP, iaitu tuan besarnya yang menyambung usaha penjajah barat terdahulu. Kini DAP berjaya mendapat anggota baru iaitu UMNO pula yang mahu menyelamatkan diri daripada masalah peribadi masing-masing ataupun yang sudah lama dipasang menjadi ejen kepada PKR yang berkembar dengan DAP bagi menguasai UMNO atau memporak-porandakan parti Melayu yang besar ini. Tulisan seterusnya, Hadi memperkatakan peranan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Tak apalah, kita berhenti sehingga kisah Parti Amanah ni terlebih dahulu. Mungkin saya akan lanjutkan mengenai peranan UMNO pula dalam DAP. Yang apapun daripada apa yang ditulis oleh Hadi Awang sangat-sangat menampakkan kesongsangan beliau berfikir, menulis benda yang separuh benar, separuh salah dan puncanya tidak lain tidak bukan untuk memecah belahkan kerajaan perpaduan. Dan kita rasa hampir separuh daripada tulisannya berunsurkan fitnah dan pasti menimbulkan kemarahan terutamanya bagi pimpinan-pimpinan dan ahli-ahli penyokong PKR, Amanah dan DAP. Apa tujuannya? Walaupun di penghujungnya mengajak umat Islam, umat Melayu untuk bersatu, tapi hakikatnya Hadi Awang, kamu sebenarnya memecah belahkan orang Melayu, malah memecah belahkan perpaduan rakyat Malaysia. Dalam usaha kita untuk nak menyambut Hari Kemerdekaan, dalam usaha kita untuk nak menyatukan seluruh rakyat Malaysia, timbullah orang-orang seperti Hadi Awang ini memecah belah tanpa langsung ada kasih sayang kepada negara Malaysia. Entahlah orang-orang seperti ini yang dianggap ugamawan besar, tokoh politik veteran, tapi mindanya bagi saya songsang sehabis. Saya untuk ulasan awak 11 pagi ini. Sekian, terima kasih terus menyokong Ali Robi Channel. Wassalam.